والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata sebenar-benar bertakwa. Kita berusaha melaksanakan segala apa yang dititahkannya dan meninggalkan segala apa yang ditegah dan dilarangnya. Mudah-mudahan dengannya kita layak untuk mendapat kebahagiaan hidup, sama ada ketika di dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi jika di akhirat yang kekal abadi nanti insya-Allah. Hari ini bersempena dengan berlakunya peristiwa gerhana bulan. Saya ingin mengajak dari saya dan kita semua untuk sama-sama kita menginsafi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan makhluknya, Dia yang mentadbirkan makhluknya, Dia yang berhak untuk melakukan apa sahaja ke atas makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kejadian malam dan siang, dan juga matahari dan bulan. Janganlah kamu tunduk sujud kepada matahari dan janganlah tunduk sujud kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan kedua-duanya jika kamu benar-benar hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kekuasaannya. Dia yang menciptakan segala-gala yang ada di atas muka bumi ini. Malah dalam ayat yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mencipta, yang mentadbir sekalian alam. Maka apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua menginsafi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang mungkin kita mengaku tentang kita beriman kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kita percaya Allah itu Tuhan kita. Kita solat, kita puasa, kita berzakat, kita pergi haji dan sebagainya. Tetapi kita lupa Allah SWT mampu melakukan apa sahaja dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang kita merasakan apa yang berlaku hanya satu fenomena, satu fitrah, tak lebih daripada itu, sehingga kita lupa dengan kekuasaan Allah SWT. Seperti mana yang sedang kita hadapi hari ini, pandemik COVID-19. Kita lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap ini hanyalah satu penyakit ataupun satu fenomena alam. Maka kita lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah dia sanggup menegur kita ketika kita masih hidup di dunia.
ketika kita masih mampu untuk memperbetulkan kehidupan kita yang telah lari daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Malanglah kita kalau Allah tak tegur kita ketika di dunia, dia biarkan kita dalam kesenangan yang apa disebut sebagai istidraj. Sedak-sedak kita bangun daripada kubur, kita menerima siksa Allah Subhanahu wa taala atas keterlanjuran kita. Maka sebab tu saya berseru pada diri saya dan kita semua, ambillah teguran Allah Subhanahu wa taala ini, perbetulkanlah diri kita. Saya kadang-kadang sedih dengan apa yang berlaku dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kita masih lagi berpecah. Kita masih lagi berbagai-bagai pandangan. Isu vaksin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Sedangkan ini semua adalah perintah Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Apa usaha kita? Kalau suruh cucuk vaksin pun tak mau, apa usaha kita? Negeri Kedah tak sampai 1 juta lagi. Baru 37% yang daftar untuk menerima vaksin. Kita terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang negatif berkaitan dengannya. Sedangkan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah satu usaha. Kalau kita tak berusaha sekadar menunggu saja, ini bukan cara Islam. Begitu juga dengan pematuhan SOP. Ia adalah satu usaha yang perlu kita buat sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan penyakit yang sedang kita hadapi. Usaha yang selari dengan apa yang sepatutnya. Maka kita kena berusaha. Kemudian kita berazam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita setahun lebih menghadapi pandemik COVID-19 ini. Itu pun masih belum ada kesedaran lagi. Setahun lebih dah kita hidup dalam keadaan yang macam ni. Tapi masih ramai yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa dirinya sahaja yang betul, orang lain semua salah. Betapa penat kita tengok frontliners kita. Mereka lebih setahun tak ada cuti. Yang ada cuma shift. Itu pun kadang-kadang kena langgak shift. Tengok kawan-kawan kita, semalam saya baca isu di HKL. Dalam keadaan mereka menghadapi COVID-19, tiba-tiba berlaku pertembungan LRT ni. Kesian tengok mereka kerja. Yang shift malam balik pukul 1 pagi, shift petang sepatutnya balik pukul 6 petang, balik pukul 1 pagi. Kita yang hidup macam ni, tuan-tuan, kecoh bila tak boleh balik raya. Di Palestin raya pun tak boleh. Kita baru tak boleh balik kampung raya, mereka raya pun tak boleh. Tu pun kadang-kadang kita rasa kita dah dizalimi. Kita kena ingat, bila bertembung dua pendapat, kaedah usul fiqh, ijtihad tidak akan menghapuskan ijtihad yang satu lagi. Sebab tu bila kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh, bila ada satu pendapat akan disebut pendapat tersebut, kemudian ada pendapat yang kedua daripada mujtahid yang lain akan disebut pendapat tersebut, tidak dibatalkan pendapat yang pertama. Tetapi adabnya semua berjalan seiring mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini contoh ambil isu vaksin, ada satu pendapat suruh cucuk, ada satu pendapat tak bagi cucuk. Kalaulah kedua-dua ni orang yang mujtahid layak untuk mengeluarkan pendapat dalam bab ini, dua-dua pendapat itu kita tak boleh sangkal, tetapi mesti bergerak bersama dalam usaha menangani COVID-19 ini. SOP-nya sama, jaga. Tak mau cucuk sudah, tapi jangan sampai menggagalkan usaha untuk menang dalam memerangi COVID-19 ini.
Kaedah usul fiqh macam tu lah. Imam Syafi'i kata baca bismillah masa Fatihah. Imam Malik kata tak payah baca bismillah. Tidak dibatalkan mana-mana pendapat sebab dua-dua mujtahid. Tetapi tetap solat. Tetap baca Fatihah. Tapi kita hari ini dua pendapat bergaduh. Satu tak mau ikut langsung. Bila kita nak menang? Ini masalah kita. Jadi tuan-tuan, dalam isu gerhana bulan ini, walaupun Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yasin Allah ada sebut, juga dalam surah Yunus Allah SWT ada sebut. Allah SWT kata, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba ma khalaqa Allahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan kedua-duanya di atas tempatnya yang sepatutnya untuk kamu mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan sebenar-benarnya ada faedah. Ada faedah bagi kita. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahuinya. Allah menceritakan walaupun dia menjadikan bulan, menjadikan matahari berada di atas paksi, berada di atas peredarannya yang sebenar, tapi Allah ada kuasa menggelincirkannya. Allah ada kuasa satu hari dia nak letak selari matahari, bulan, bumi, dia nak letak selari, maka berlaku gerhana. Allah ada kuasa. Begitulah dalam kehidupan kita hari ini. Walaupun fitrahnya kita hidup seperti mana biasa, tapi Allah ada kuasa. Ada ketikanya dia nak uji kita, dia nak tegur kita, dia tunjukkan ke tanda-tanda kekuasaannya. Maka apabila Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan, kalau kita baca kitab-kitab sirah, ketika berlaku gerhana bulan ataupun gerhana matahari, Rasulullah dan para sahabat merasa gerun dengannya. Kenapa? Allah tunjukkan kekuasaannya. Nak cerita kata, ini antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nak ketuk pintu hati kita. Mereka sambut gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini dengan penuh keinsafan. Sedar tentang kelemahan diri. Sedar tentang dosa yang dilakukan. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan amal ibadat. Jadi yang akhirnya saya nak mengajak dari saya dan sahabat-sahabat sekalian, sempena kita sambut ataupun kita berlakunya peristiwa gerhana bulan ini, yang pertamanya marilah kita insaf dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah mampu untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, walaupun ianya di luar pemikiran manusia. Yang keduanya, marilah kita menginsafi atas kesalahan dan dosa kita. Allah tak melakukan sesuatu melainkan atas kasih sayangnya untuk menegur kita. Sama ada ia berupa penyakit atau gerhana atau apa sahaja, benda-benda luar biasa di luar fitrah yang berlaku, itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga, marilah kita banyak-banyak memohon ampun pada Allah, memperbanyakkan amal ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dan yang keempatnya, marilah kita sebagai umat Islam bersatu hati, ikut ajaran Islam, insya-Allah kita akan selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita menginsafi kelemahan diri kita dan kekurangan yang ada pada kita, sehingga melayakkan kita untuk menerima teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita umat yang insaf, kita perbetulkan kehidupan kita, kita kembali luruskan perjalanan hidup kita menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita hidup dalam keadaan bersaudara. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang bersaudara. Hari ini kita membuktikan kesungguhan kita. Atas semangat persaudaraan, kita membantu saudara kita di Palestin. Kita dapat menyumbang lebih daripada 16 juta dalam tempoh hanya beberapa hari, dikumpulkan dari satu program sahaja. Aid for Palestine dapat mengumpulkan lebih daripada 16 juta. Alhamdulillah. Ini sebagai satu solidariti kita kepada saudara kita di Palestin. Tapi kita kena ingat, Yahudi ini adalah bangsa yang tak pernah tepat dengan janjinya. Terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat kita di sana, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, Allah tarik balik ujian ataupun bala pandemik COVID-19 ini, supaya kita dapat kembali hidup seperti mana biasa, beramal seperti mana biasa, datang ke masjid seperti mana biasa, seperti sebelum ini, insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah, jangan kita lupa kepada satu batang tubuh yang banyak berjasa kepada kita dalam mendatangkan kepada kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah bersalawat ke atas baginda, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وعضل الداء وخيبة الرجاء، واكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون ما لا يكشفه غيرك إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر السيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من قريتنا ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن، ودمر أهلك الكفر والكفرة والمنافقين واليهود والنصارى والذين معهم أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المعتدين، وانصرنا على القوم المجرمين، وانصرنا على اليهود والنصارى والذين معهم ومن والاهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.